Okay, kita akan masuk topik 2.1, gerakan linear. Dia adalah pergerakan. Okay, pergerakan dalam satu lintasan yang lurus. Dia mesti ni. Okay, itu maksudnya pergerakan linear lah dalam satu lintasan yang lurus. Jadi dalam topik ini anda kena bezakan jarak dengan sesaran. Kalau jarak, panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan suatu objek. Panjang anda kena kira semua. Kena jumlahkan semua. Okay. Tapi kalau sesaran anda kena cari jarak terpendek. Okay, jarak terpendek shortcut lah. Okay, next. Nilainya bergantung pada laluan yang diambil oleh pergerakan objek itu. Ya, sesaran. Nilainya sama dengan panjang garis lurus antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Nanti cikgu akan tanda kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Lepas ni cikgu akan tanda supaya anda nampak apa beza dia. Okay, jarak skalar kita dah bincangkan sebelum ini. Sesaran vektor. Okay, cikgu nak terus pergi ke pengiraan ni. Okay. Kita lihat rajah, cikgu sebut saja. Kalau terlalu kecil, rajah 2.6, okay, ada pergerakan Radzi ni. Dia lari dari A, ini A. Dia lari pergi ke B. Kemudian dia patah balik ke C. Jumlah masa diambil 20 saat. Okay, sekarang tentukan jarak. Jadi jarak kita akan ambil laluan dia. Yang dia telah lalui. Dia dari A pergi ke B. B pergi ke C. Jadi 100 meter tambah 20 meter. 120 meter. Okey, sekarang kita nak cari sesaran. Nilainya sama dengan kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Kita cari kedudukan awal, lepas tu kita cari kedudukan akhir. Ya. Kedudukan awal dia dekat mana? Dekat A, B, C. Itu kena tahu dulu. Ya, kedudukan di awal dekat mana? Mula-mula dia nak lari ni. A, okey. Jadi cikgu letak sini ya. Kedudukan awal. Cikgu letak awal sajalah. Kedudukan akhir dia dekat mana? Akhir dia maksudnya C. Tanda dua ini dulu. Okey, tanda dulu. Lepas itu kita akan cari panjang ini dari awal hingga akhir. Ini tanda dah. Jadi berapa lah sini yang cikgu tanda warna merah ni? 80. 80. Jawapan dia 80 meter. Ataupun anda boleh kira kalau dia ke kanan dia positif sini. Ini kanan kan? Ini positif. Jadi cikgu letak positif 100 meter. Memang kita jumlah tapi arah dia. Sesaran ada arah. B ke C, dia masih ke kanan ke kiri? Dia nak pergi B. Ya, kiri. Jadi dia kiri, sebab itu nanti cikgu letak sini negatif. Kan dia kuantiti vektor. Ya, jawapan dia positif 80 meter. Positif maksudnya dia ke kanan. 80 meter. Jadi kena, ni soalan glamour lah kalau paper 1 ataupun paper 2 dia uji jarak dengan sesaran. C untuk laju anda kena guna rumus. Ni rumus dekat bawah, cikgu ada tunjuk. Laju adalah jarak per masa. Rumus dia jarak bagi dengan masa. Jarak, ambil jarak tadi 120 meter. Okey, masa dia sudah beri dalam soalan ni 20. Okey, bagi 20 saat dapatlah 6 meter per saat. Okey, hal laju rumus dekat atas juga cikgu dah sediakan. Cuma beza hal laju adalah dia guna sesaran. Sesaran ambil 80, betul 80 meter bagi dengan masa. Masa 20 saat. Betul lah 4 meter per saat. Kalau jarak
tambah semua tadi sepanjang laluan yang dia lalu. Kalau sesaran, buat awal, buat akhir, kemudian kira dari awal untuk ke akhir tu berapa jauh dia. Selepas mendarat di atas landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan supaya hal lajunya berkurang daripada 75 meter ke saat kepada 5 meter per saat dalam masa 20 saat. Berapakah pecutan kapal terbang itu? Pecutan hal laju akhir tolak hal laju awal bagi masa perubahan hal laju. Dia berkurang daripada 75, ni hal laju awal. Cikgu letak awal kepada 5. Ni hal laju akhir lah. Okay, betul lah semua jawab kena beza awal dengan akhir. Ni masa ni adalah masa perubahan hal laju. Okey, sekarang ganti dalam rumus. Hal laju awal 75, hal laju akhir 5, masa 20 saat. Rumus hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi masa. 5 tolak 75. Cikgu tulis unit supaya anda nampak. Meter S negatif 1 bahagi dengan 20. Bila kita tekan kalkulator dengan betul, kita sepatutnya dapat negatif. Negatif 3.5. Ada yang beri cikgu tadi. Ada yang beri cikgu tanpa negatif, tak boleh sebab dia ni dia nyah pecutan. Maksudnya hal laju dia semakin berkurang. Negatif 3.5. Dekat atas sini kita meter. Cikgu tulis balik meter. Cuma S itu. Pecutan unitnya ada negatif 2 dekat belakang. Baru dia jadi betul.